Jeng jeng jeng. Saya start dengan jeng jeng jeng. Dah bayar belum? Dah selesai. Senyum. Buat pengakuan kejap lagi terus semak. Kalau tak bayar cukai, anda bukan wiranegara secara spiritual. Terus sentap kan kalau tak buat kan. Okey, ini satu topik yang cukup menarik memandangkan bulan ini saya kira bulan yang ramai wira-wira baru, wira-wira sedia ada yang terlahir, yang dilahirkan dan terus menjadi misi utama bagi atau penguat utama bagi negara kerana mereka inilah juga yang membantu sebenarnya untuk pembangunan negara sebab itu dipanggil wira. Kali ini kita bercakap soal andalah wira negara. Anda tak perlu nak pergi berperang tembak-tembak, tidak. Tak perlu secara fizikal, spiritual pun cukup. Cukup saja sekadar anda masuk dalam laman web, isytihar, bayar kalau perlu bayar. Itu adalah merupakan, saya tahu, semua dah tahulah ni berkaitan apa? Pembayaran cukai kepada LHDN. Okey. Baik, kita bersama dengan Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia ataupun Hasil, iaitu Encik Masrun Maslim. Selamat datang. Ya, terima kasih. Saya tak gentar, alhamdulillah. Dia wira. Okey, kita nak memahami bagaimana cukai itu mula dikenakan kepada seseorang individu. Okey, terima kasih Helena Ashraf. Terima kasih kepada bernama atas undangan kepada Lembaga Hasil dalam Negeri bercakap tentang wira kan. So, berbalik pada soalan Helena tadi, bagaimana cukai itu dikenakan? So, kalau kita individu ni dia ada dua kategori sebenarnya Helena Ashraf, iaitu individu yang makan gaji yang tak ada punca pendapatan perniagaan, satu lagi individu yang ada punca pendapatan perniagaan. Jika individu yang makan gaji ini dia boleh dikenakan cukai mengikut kepada kategori dia, iaitu kategori dia bujang ke ataupun yang berkahwin tak ada anak ke, yang berkahwin dan ada anak seorang, dua dan sebagainya, dan semua ada dalam jadual potongan cukai bulanan tu. Dan secara ringkasnya untuk individu bujang yang tidak berkahwin, yang belum berkahwin ini, kalau dia mempunyai pendapatan yang keseluruhan untuk satu tahun itu sekitar 37,300, selepas kita tolak dengan potongan KWSP, maka dia akan dikenakan potongan cukai bulanan. Dan bila ada sahaja potongan cukai bulanan, kemungkinannya akan dikenakan cukai pendapatan untuk tahun berkenaan. Namun demikian, dia kena ingat bahawa ada pelepasan-pelepasan cukai yang kemudiannya dia layak tuntut bila diisi borang cukai itu. So di situlah nanti baru dia tahu sama ada dia dikenakan cukai ataupun tidak. Tetapi untuk menjelaskan lebih mudah, jika ada je pendapatan gaji itu dalam 37,300 untuk satu tahun, selepas kita tolak dengan KWSP, insya-Allah dia akan dikenakan cukai. Insya-Allah akan dikenakan cukai. Kita kira gaji sendiri. Okey, saya nampak lebih daripada perlu. Lebih kurang dalam 4,000 macam tu lah. Lebih kurang dalam 4,000 bila kita tambah dengan EPF kan. Maknanya kat situ dia keluar daripada grup B40 lah. Dan bagi yang berniaga pula, dia tak ada amount pendapatan yang minimum begitu. Maknanya bila dia buka saja suatu perniagaan, dia wajib untuk mendaftar sebagai pembayar cukai, dapatkan nombor fail cukai pendapatan, kerana dia untung ke, dia rugi ke, dia wajib untuk hantar borang nyata cukai pendapatan. Bezanya ialah bila dia untung mungkin akan ada cukai pendapatan dikenakan, tapi kalau dia rugi tidak kena cukai lah. Ini semua perkara yang perlu difahami lah. Bukan semua perniagaan kena cukai, Helena Ashraf. Hanya yang ada keuntungan dan selepas kita tolak dengan potongan dan perbelanjaan pelepasan yang mereka layak, baru dikenakan cukai. Dan perniagaan ini perniagaan yang berdaftar ataupun acik-acik tepi jalan jual nasi lemak, goreng pisang tu pun dikenakan cukai juga. Dalam konteks Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia ni, kita tidak melihat kepada perniagaan yang berdaftar sahaja. Maknanya kalau kita ada sumber pendapatan perniagaan, acik-acik jual nasi lemak macam Helena cakap, atau sekarang ni sangat popular. Influencer. Ya, selebriti. Tak perlu nak jadi selebriti pun kadang Helena, kita boleh berniaga. Sebab zaman sekarang ni digital business sangat menggalakkan ya. So kita duduk di rumah sebagai suri rumah pun kita boleh generate keuntungan perniagaan. So mereka juga sebenarnya wajib untuk mendaftar nombor fail cukai pendapatan dan seterusnya mengisi borang nyata cukai. Dan bila mereka isi, barulah mereka tahu sebenarnya mereka kena cukai ataupun tidak. Tapi kalau saya terdiri daripada golongan itu, saya buat-buat lupa, buat-buat tak tahu boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak buat-buat lupa, terlupa, orang kata kalau terlupa ni dimaafkan ya. Tapi kita tengoklah jenis lupa macam mana kan. Baik,
Kemudian nanti lembaga hasil akan buat audit lah Lina Ashraf. Okey, baik. Antara yang menariknya, terdahulu ada dilakukan pengisytiharan secara sukarela. Ya. Adakah masih lagi berkuat kuasa, masih lagi digunakan untuk tahun ini? Okey, salah satu inisiatif dalam bajet 2023 yang diumumkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini ialah pengakuan khas sukarela lah. Yang mana ini kali kedua kita buat. Kali pertama pada tahun 2019 yang lalu dan insya-Allah pada bulan Jun nanti akan berkuat kuasa lah. Sekarang ni kita baru sediakan garis panduan dan sebagainya untuk diteliti oleh pembayar cukai yang mahu menyertai pengakuan khas sukarela ni. Kita akan mula pada bulan Jun dan selama 1 tahun sehingga bulan Mei tahun hadapan insya-Allah. Okey. Menarik tentang katakanlah ini satu perkara yang menarik kerana mereka ni mungkin dapat pelepasan daripada dikenakan sebagai penalti. Betul. Daripada akta memang ada menyebut tentang perkara ini, mungkin boleh dikecualikan. Betul. Bercakap soal pengakuan atau pengisytiharan sukarela, daripada tahun bila mereka ini perlu mengisytiharkan? Bayangkan, adakah daripada tahun mereka bermula 18 tahun dah start bekerja, kan masa tu mungkin yalah dah ada dah gaji lebih daripada 30,000 tapi tak isytihar. Sampai sekarang mungkin dah 5 sampai 10 tahun. Ataupun dia ada waktu-waktu tertentu saja. Okey. Dia ada waktu-waktu tertentu Ashraf. Cuma garis panduan tu belum keluar. So kita tak boleh nak nyatakan lagi. Sebab bila garis panduan dia keluar, dah ada syarat-syarat dan kriterianya, kita akan buat naik dalam website kita di www.hasil.gov.my dan juga kita akan buat pemakluman melalui kenyataan media so that mereka yang ingin menyertai pengakuan khas secara sukarela ni tadi boleh memuat turun dan membuat semakan pada garis panduan itu. Dan macam Ashraf cakap tadilah, mereka sebenarnya akan dikecualikan penalti. Maksudnya 0%. Kalau dahulu pada 2019 kita letakkan 10 to 15% kan. Masih ada penalti tapi minimum. Sekarang ni 0% atas inisiatif kerajaan lah. Ini peluang kepada anda yang tidak pernah membayar cukai. Ini adalah peluang terbaik untuk anda semua jadi wiranegara dengan mengisytihar cukai-cukai anda. Baik, Tuan, kadang-kadang kan kita ni tak tahu macam mana nak kira pelepasan cukai kita, berapa apa yang kita boleh claim dan sebagainya. Ada tak jenis memang kalkulator kalau dekat website itu untuk kita mudahkan proses mengisytihar cukai ni? Kita memang ada sediakan kalkulator PCB, kalkulator potongan cukai bulanan khusus kepada mereka yang mempunyai pendapatan gaji lah. Namun demikian mereka kena tahulah dia punya perbelanjaan yang mereka lakukan yang melayakkan mereka untuk mengurangkan amount cukai, pelepasan-pelepasan yang boleh masukkan dalam kalkulator itu supaya mereka akan dapat menjana amount yang hampir sama dengan amount cukai yang patut dibayar. Mereka hanya boleh mereka boleh masuk kepada MyTax di mytax.hasil.gov.my. Di situ ada kalkulator PCB, mereka boleh akses. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni, bahawa mereka kena tahu apa potongan-potongan yang layak untuk mereka tuntut. Barulah mereka boleh dapat membuat pengiraan PCB ataupun cukai yang mereka boleh dikenakan untuk tahun-tahun berkenaan tu. Yang pentingnya ialah mereka isytihar. Mereka isytihar. Bila mereka isytihar, baru mereka akan tahu berapa cukai yang kena bayar. Kalau mereka tak isytihar, tak tahulah berapa cukai yang kena bayar. Dan selain isytihar, saya kira kita juga kena simpan dokumen-dokumen untuk membolehkan kita buat pelepasan dan sebagainya. Tak silap saya 7 tahun. Betul. Dan apa kelebihan kalau kita simpan dokumen 7 tahun ini dan kalau tiba-tiba kita jadi orang terpilih yang diaudit ni. Nak buat audit pada meja pula kan. Apa yang perlu kita lakukan? Sangat bagus soalan tu. Soalan yang sangat popular saban tahun sebenarnya Helena Ashraf kan. Kenapa nak kena simpan sampai 7 tahun ni? Selalu orang tanya kan. Macam inilah kita cakap. Banyak manfaatnya. Antara 4 manfaat utama yang saya boleh kongsikan kat sini. Pertama ialah memenuhi ataupun mematuhi Undang-Undang Percukaian. Memang dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 ada dinyatakan bahawa simpan selama 7 tahun. Kedua, memudahkan urusan kita untuk kira cukai itu. Bila musim pengumuman borang macam sekarang ni untuk mereka yang makan gaji kan, sehingga 30 bulan 4 nanti untuk isi e-filing, kita perlukan semua dokumen tu untuk kita semak, untuk kita isi di dalam borang nyata cukai kita. Tanpa dokumen untuk kita rujuk tu, macam mana kita nak main ingat-ingat aja kan? Berapa banyak aku belanja untuk beli buku untuk anak-anak, berapa banyak aku beli belanja untuk laptop dan sebagainya. So, bila ada dokumen itu mudah untuk kita rujuk dan terus kita key in saja angka-angka berkenaan dalam e-filing. Ketiga, bila berlakunya audit,
jadi orang yang terpilih tadi kan, insan-insan yang terpilih dikenakan audit. So masa audit itulah pegawai lembaga hasil akan minta dokumen tu. Betul. Bila kita simpan dokumen dengan rapi, dengan selamat, dengan berstruktur dan juga teratur, kita mudah untuk tunjukkan dokumen tu kepada semua pegawai kita. Jadi senanglah pegawai kita pun, oh betul lah ada simpan dan sebagainya. Bila kita semak kepada pelaporan, okey betul, senang kerjanya. Kalau kita gagal tunjuk, itu yang akan ada cukai tambahan tu. Kita akan tolak semula, potong semula apa yang kita dah tuntut tadi sebab tak mampu untuk tunjukkan bukti. So kita akan jadi cukai tambahan. Okey. Tapi kalau kita tengok dekat website e-hasil itu sendiri kan, boleh tak kalau macam saya faham kalau kita boleh simpan sekarang dekat Google Drive dan sebagainya, ia memudahkan dan sebagainya. Inisiatif peringkat LHDN pula bagaimana dalam konteks penyimpanan maklumat tersebut. Sebab macam sekarang ni kalau kita tengok permohonan-permohonan, katakanlah buat permohonan di bank, kita dah sekarang simply upload saja. Kan, boleh untuk tak buat semakan kan. dalam Kenapa ia tidak diaplikasikan juga di peringkat LHDN? Dan saya kira soalan ni antara yang sangat digemari ditanya oleh pembayar cukai. Ya, betul. Untuk maklumat itu disimpan oleh lembaga hasil, kita dah pergi kepada sistem taksir sendiri. Kita dah mula dengan sistem taksir sendiri ya sebelum ini, dan roh sistem taksir sendiri. Bercakap roh tu pula kan. Kita spirit untuk sistem taksir sendiri itu ialah kita sebagai pembayar cukai kira sendiri cukai kita dan hantar kepada lembaga hasil tanpa mengemukakan apa-apa dokumen kepada lembaga hasil. Hanya borang nyata sahaja. Dokumen itu simpan kemudian. Itu asalnya begitu. Tapi kita faham bahawa ada dalam kalangan pembayar cukai kita, terutamanya dalam kalangan pembayar cukai perniagaan dan juga syarikat-syarikat, mereka banyak dokumen yang perlu disimpan sehingga kan tak ada cukup tempat kadang-kadang kan. That's why kalau Ashraf dengan Helina perasan, mulai tahun hadapan insya-Allah lembaga hasil akan melaksanakan inisiatif e-invoicing ataupun e-invoice. So e-invoice ni akan membantu sebenarnya dari segi kos pematuhan pembayar cukai terutamanya dalam kalangan peniaga ni. Mereka akan macam Ashraf cakap tadi lah, dokumen-dokumen tu tak perlu lagi dah untuk kita minta sebab maklumat tu dah ada dalam secara online. Secara dalam talian dalam lembaga hasil boleh buat semakan di situ. Cuma untuk individu tu, untuk masa depan mungkin akan ada, tapi kita tak bolehlah nak memberikan jaminan apa-apa kepada individu sebab banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menyediakan perkhidmatan untuk simpan ada nanti insya-Allah, moga ada tu dah nanti. Masuk dalam pipeline tu kita dah macam bersyukur sikitlah. Baik. Salah satu lagi saya nak tanya tentang kerana ada yang beranggapan tidak membayar cukai ini, tidak mengisytiharkan, beranggapan bahawasanya LHDN tidak boleh trace rekod keuntungan ataupun pendapatan mereka. Benarkah persepsi itu? Ataupun sebenarnya LHDN memang mampu untuk semak tanpa kita bagi tahu ataupun menyediakan apa-apa pengesahan pun? Itu satu salah faham lah sebenarnya, Ashraf, kan? Persepsi. Kita boleh trace, cuma cepat atau lambat, itu saja. Tu orang kata dia kalau di kat lembaga hasil tu kan, kita selalu berkata mereka ni suka main lari-lari ni, dia kata kan, catch me if you can, dia kata kan. Tak ada masalah, kita pun suka berlari kan. Tak ada masalah. Maksudnya memang boleh di trace lah maksudnya. Boleh trace, sooner or later tu je lah. Kalau sooner tu lagi better, lagi bagus. Kalau later tu dengan dia punya cukai tambahannya, dengan dia punya penalti dan sebagainya, lagi berat. Kena jujur lah, belajar untuk jujur dengan diri sendiri dan juga dengan lembaga hasil. Jangan lari lagi. Mereka tahu. Kita tahu, sama-sama tahu. Sebab satu lagi yang saya suka untuk share Lina dengan Ashraf, untuk makluman bersama kan, lembaga hasil ni dia boleh buat semakan daripada sumber lain juga sebenarnya. Contoh sumber lain? Sebagai contohnya, kalau kita sebagai ejen insurans, ejen insurans, syarikat insurans wajib setiap tahun mengemukakan maklumat bayaran komisen kepada ejen-ejen dia. So, walaupun you sebagai ejen insurans tak declare kepada lembaga hasil, tapi lembaga hasil akan dapat maklumat itu daripada syarikat insurans. Sebab syarikat insurans mengeluarkan perbelanjaan komisen itu untuk menolak potongan cukai mereka, mengurangkan potongan cukai mereka. So di situ kita akan cross check, kita buat semakan silang. Begitu juga kalau buat ejen jualan langsung dan sebagainya, sama saja konteksnya, konsepnya. Begitu juga kalau kita meniaga nasi lemak, meniaga pisang goreng, tup-tup keluar kereta sebiji, tup-tup beli rumah sebiji dan sebagainya. Kita bersangka baik dahulu, yang mana kita akan keluarkan surat pertanyaan kepada mereka dari mana sumber pendapatan yang diperolehi untuk membeli untuk membeli aset berkenaan. Betul. Saya menabung dari kecil, tak ada masalah. Bolehlah. Jika mereka dapat mengemukakan maklumat itu, membuktikan bahawa itulah tabungan mereka sejak kecil. Sebab memang bercita-cita nak beli sebuah kereta pada umur 20 tahun sebagai contohnya. Pada umur 10 tahun dah simpan dah duit.
dan memang masuk akal berkenaan, tak ada masalah. Okey, faham. Okey, kita nak faham juga kalau kita terlambat bayar cukai ni, kita kena denda, kena penalti dan sebagainya. Tapi kalau saya bayar awal, dapat tak diskaun ke apa ke? Macam saya 1 bulan tu dah login, cuma hari tadi masalah sikit sistem kan, tak dapatlah 1 bulan. Untuk diskaun tu tak ada. Tapi kalau dihantar borang cukai awal dan ada pula cukai terlebih bayar, insya-Allah refund dia lagi cepat dapat. Itu je lah kelebihan dia. Itu punya ganjaran ni kan. Sebab dalam konteks cukai ni kita layan sama rata. Cuma bezanya kalau dihantar lewat, hantar lambat, dia akan dikenakan penalti. Untuk keadilan kepada orang yang hantar awal tadi. Okey, baik. Dalam masa sama juga tadi disebut salah satu mereka dikenakan cukai walaupun mereka menjalankan perniagaan, walaupun mereka tidak berdaftar di bawah SSM. Cuma saya nak bertanya dalam konteks untuk ayat mudahnya sebagai belas kasihan. Kerana sebagai contoh, bagi peniaga-peniaga online sebagai contoh suri rumah, mereka ada kos tertentu. Sebagai contoh, kos-kos yang tertentu mereka berniaga, penggunaan utiliti rumah, bil elektrik, bil telefon. Kesemua ini kalau dia berbeza sedikit dengan mereka yang berdaftar, mudah kita nak trace. Berbanding mereka tidak berdaftar dengan SSM. Adakah mereka LHDM mempunyai satu kaedah atau kajian tertentu untuk mengeluarkan garis panduan selepas ini bagi membuat satu pengiraan yang mungkin sedikit berbeza kepada golongan-golongan mereka ini, supaya cukai yang mereka dikenakan tidak terlalu tinggi sangat kepada mereka? Buat masa ini belum ada garis panduan yang khusus seperti mana yang Ashraf maklumkan tu. Namun demikian, tak mustahil pada masa depan berdasarkan kepada respon maklum balas daripada para peniaga sekarang ini, sangat ramai para peniaga online kan, kita boleh come out dengan garis panduan yang khusus untuk itu. Cuma secara amalannya di sini, di Lembaga Hasil Dalam Negeri, apabila ada satu perniagaan, kita akan ambil kira perbelanjaan-perbelanjaan yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan tu. Berniaga nasi lemak, of course kena keluarkan kos untuk beli daun pisang, beli beras kan, minyak untuk goreng dia punya telur, goreng sambal dan sebagainya. Kos-kos itu boleh diberikan penolakan dalam mengira pendapatan perniagaan itu tadi. Tetapi itu kita kena balik kepada konsep kita yang pertama, iaitu 37,300 itu. Kita kena capai itu dulu baru kita melihat perkara-perkara ini, ataupun tak perlu capai 37,300. Untuk berniaga nasi lemak tadi tak perlu capai 37,000 tu. Sebab dia dalam kategori perniagaan. Tapi yang makan gaji macam kita, tak ada cuma pendapatan perniagaan, 37,300 tu dah layak PCB, kenalah isi borang nyata. Okey, baiklah, itu saja dapat lagi sebenarnya. Sebab penerbit dah cakap tak boleh, you dah kena cut dah ni. Saya rasa penerbit ni tak bayar lagi kerja. Jahat gitu. Kena panggil lagi lah nampak gayanya. Boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Masrul Masin daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri atas perkongsian ini. Kita harapkan akan ada satu perasaan bagi mereka tak bayar lagi. Masih lagi sempat sekarang ni, boleh, dan juga skor real tadi, kita cepat-cepatlah isytiharan supaya kita menjadi salah seorang daripada